Otak kita mengandungi lebih kurang 86 bilion sel-sel otak atau neuron, dan sel-sel ini berinteraksi berhubung di antara satu sama lain dengan menggunakan isyarat-isyarat elektrik atau electrical signals or impulses. Dan mereka juga menyalurkan dan menerima isyarat-isyarat daripada sistem-sistem badan seperti sistem jantung dan paru-paru, sistem otot dan pergerakan, sistem hormon, sistem pencernaan dan perkembuhan dan lain-lain sistem dalam badan untuk memastikan sistem-sistem ini berfungsi dengan normal. Jika secara tiba-tiba terdapat gangguan secara abnormal isyarat-isyarat elektrik ini, maka sawan akan terjadi. Dan ia dimanifestasikan sebagai perubahan dari segi kelakuan, perasaan atau pergerakan yang abnormal sama ada sebahagian atau keseluruhan anggota badan dan boleh menyebabkan kehilangan tahap kesedaran atau loss of consciousness. Dan hari ini, insyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan febrile convulsion atau febrile seizure atau sawan panas yang boleh berlaku pada kanak-kanak yang berumur di antara 3 bulan sehingga 6 tahun. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dr. Saiful lagi ni. Hari ini insyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan sawan panas atau febrile convulsion. Sawan panas adalah sawan yang berlaku pada kanak-kanak yang berumur antara 3 bulan ke hingga 6 tahun semasa kanak-kanak tersebut sedang mengalami demam. Ya? Dan ia bukan disebabkan oleh jangkitan kepada otak atau sebahagian daripada otak seperti meningitis, dan juga bukan disebabkan oleh keadaan otak yang abnormal seperti ada masalah struktur, ada masalah darah beku, ketumbuhan dan sebagainya, bukan sebab tu, dan juga bukan disebabkan oleh masalah metabolik seperti keadaan glukosa atau gula dalam darah yang terlampau rendah, dan juga bukan disebabkan oleh ketidakseimbangan mineral-mineral dalam badan. Contohnya jika kita kurang sodium atau keadaan sodium yang terlampau tinggi atau kekurangan garam kalsium, magnesium dan fosfat, semua itu boleh menyebabkan sawan. Jadi bukan disebabkan itu, tapi sawan yang berlaku masa demam dan tidak disebabkan oleh sebab-sebab yang saya nyatakan tadi. Sawan panas atau febrile seizure ini merupakan sawan yang paling kerap berlaku pada kanak-kanak. Dianggarkan apabila kanak-kanak itu mencapai umur 5 tahun, lebih kurang 2 hingga 5% kanak-kanak akan mengalami masalah sawan panas ini. Dan kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak lelaki lebih sedikit mempunyai risiko dibandingkan dengan kanak-kanak perempuan. Sebab kenapa, bagaimana panas atau demam ini menyebabkan sawan masih lagi belum dapat dikenal pastikan secara lebih detail. Tetapi ada yang mengatakan bahawa kanak-kanak yang berumur antara 3 bulan ke 6 tahun ini, dia punya otak senang untuk mendapat sawan dibandingkan dengan keadaan umur yang lain, ya. Atau kita panggil low seizure threshold, maksudnya dia senang untuk mendapat sawan, dan kebanyakan kanak-kanak ini akan sawan apabila terdapat keadaan demam yang naik mengejut atau sudden rise in the temperature. Jika demam itu naik secara perlahan-lahan, secara gradual, kebanyakannya tidak mendapat sawan. Jadi jika demam itu naik mendadak dalam waktu yang singkat, dalam 2 hingga 5% budak boleh sawan. Terdapat juga yang kita panggil kecenderungan genetik terhadap masalah sawan ini atau genetic predisposition, because kajian epidemiologi menunjukkan jika kanak-kanak itu pernah mendapat sawan panas, adik-beradik yang lain risiko dia lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dia tiada adik-beradik yang mendapat sawan. Jika adik-beradik pernah mendapat sawan, adik-beradik yang lain mempunyai risiko dalam 10% untuk mendapat sawan. Dan jika adik-beradik dan ibu bapa juga pernah ada history mendapat sawan panas, risiko untuk anak yang lain mendapat sawan menjadi 50%. So dari segitu dapat dikatakan kecenderungan genetik juga memainkan peranan dalam masalah sawan panas ini. Namun begitu, walaupun terdapat kecenderungan genetik,
kromosom yang terlibat atau bahagian mana kromosom yang terlibat masih lagi belum dapat dipastikan. Okey, secara klinikal, sawan panas boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sawan panas yang biasa atau kita panggil simple febrile seizures atau sawan panas kompleks atau complex febrile seizures. Sawan panas yang simple atau simple febrile seizure ini merupakan sawan panas yang paling kerap berlaku, iaitu lebih kurang 70 ke 75% keseluruhan sawan panas merupakan sawan panas simple atau simple febrile seizure. Ia berlaku secara keseluruhan badan, iaitu kita panggil general seizure. General seizure ini bermakna electrical signal atau syarat-syarat electrical yang abnormal itu bermula berlaku pada kedua-dua belah hemisfer otak, maksudnya kedua-dua belah kiri dan kanan juga berlaku, maka kedua-dua bahagian badan akan terkesan atau affected, So kebanyakannya mereka akan mendapat generalized tonic clonic atau tarik, kita panggil keseluruhan badan dan tangan dan kaki juga bergetar. Tarik itu kita panggil sawan, ada setengah orang panggil sawan tarik, kerana keseluruhan kedua-dua belah bahagian otak iaitu kiri dan kanan juga terlibat. Dan biasanya dia tidak lebih daripada 15 minit berlaku dan hanya berlaku sekali dalam episod demam itu dan tidak berlaku lebih daripada sekali dalam masa 24 jam. Dan sawan simple ini atau simple febrile seizure ini dia punya outcome atau prognosis dia adalah bagus kerana ia tidak selalunya menyebabkan kesan neurologikal secara berpanjangan. Yang kedua adalah kita panggil complex febrile seizure. Complex febrile seizure ini boleh berlaku secara general atau keseluruhan, tetapi dia punya durasi dia mesti lebih daripada 15 minit atau ia berlaku secara focal, maksudnya sebahagian sahaja badan yang affected. Ini adalah disebabkan hanya satu sahaja hemisfer otak yang terlibat, di mana isyarat-isyarat electrical yang abnormal yang berlaku tu hanya bermula pada bahagian sebelah bahagian otak, dan kita dapati focal seizure ni akan menyebabkan sebahagian daripada badan sahaja yang affected bergerak. Contohnya dia akan tarik satu tangan atau kaki dia tersentak-sentak, satu kaki saja tersentak-sentak, Begitu, yang ini kita panggil focal seizure. So kalau focal seizure dia adalah kompleks febrile seizure atau durasi seizure itu lebih daripada 15 minit atau sawan itu berlaku lebih daripada sekali dalam masa episod demam itu adalah masa 24 jam. Jadi keadaan ini kita panggil keadaan sawan panas kompleks atau kompleks febrile seizure. Jika sawan itu berlaku lebih daripada 30 minit atau kanak-kanak itu tidak sedar di antara sawan lebih daripada 30 minit, maka kita katakan kanak-kanak tersebut sedang atau berada dalam keadaan status epilepticus. Ini merupakan kecemasan neurologi di mana kita perlu merawat secara agresif untuk memastikan sawan itu berhenti dengan memberi ubat-ubat anti sawan untuk memastikan supaya sawan berhenti, kerana sawan yang berpanjangan boleh memberi kesan kepada otak kerana oksigen akan kurang pergi ke otak dan menyebabkan otak akan mendapat komplikasi yang tidak diingini. Apa risiko untuk anak kita mendapat sawan panas kali kedua setelah mereka mendapat sawan panas yang pertama? Ia bergantung kepada waktu bila umur dia mendapat sawan yang pertama itu. Jika sawan pertama itu dia dapat masa umur kurang daripada 12 bulan, risiko untuk mendapat sawan kali kedua adalah lebih kurang 50%. Jika sawan yang pertama itu berlaku pada kanak-kanak tersebut berumur lebih daripada 12 bulan, maka risiko untuk mendapat sawan kali kedua ada lebih kurang 30%, dan risiko untuk mendapat sawan kali ketiga selepas sawan kedua adalah 50%. Oleh kerana itu, jika anak kita sedang demam, pastikan kita pantau mereka dengan memberi ubat demam, pastikan mereka masih boleh minum aktif, dan jika demam berterusan, pastikan kita membawa jumpa doktor untuk pemeriksaan lanjut. Apa yang kita perlu lakukan jika anak kita mengalami sawan di rumah? Pertamanya, cuba bertenang walaupun
agak sukar untuk kita bertenang dalam keadaan anak kita sawan, terutamanya jika anak kita pertama kali mengalami sawan. Tapi cuba bertenang, dan kalau boleh cuba kita lihat jam pada waktu itu untuk time waktu bila dia start, jadi kita boleh dapat durasi dia berapa lama dia sawan. Dan jika anak kita berada dalam keadaannya tempat yang boleh membahayakan diri dia, maka perlu dialihkan mereka ke tempat yang lebih selamat. Contohnya jika mereka berada di dalam kereta, jika mereka ada duduk di kerusi, jika mereka tengah main, pastikan kita alih mereka, angkat mereka dan baring mereka di tempat yang lebih selamat, di tempat yang flat, dan mengiringkan mereka supaya apa-apa yang ada dalam mulut keluar pada mulut dia, air liur, lendir, dan juga jika mereka termuntah tidak masuk ke dalam paru-paru, kerana boleh bahaya. Jika masuk ke paru-paru boleh menyebabkan aspiration pneumonia, atau benda tu masuk dalam paru-paru menyebabkan paru-paru tidak boleh mengembang. Jika kanak-kanak itu memakai pakaian yang agak ketat, terutamanya di leher, perlu dilonggarkan untuk membolehkan mereka bernafas dengan lebih selesa. Dan yang paling penting, jangan letak atau masukkan apa-apa dalam mulut mereka, walaupun nampak mereka macam kancing gigi orang kata. Jangan masukkan sudu, spatula atau jari dalam mulut mereka. Ini because benda ni akan boleh menyebabkan dia senang lagi muntah. Dan bila dia muntah boleh menyebabkan masalah aspirasi pneumonia, atau benda tu masuk ke dalam paru-paru dan boleh membahayakan mereka. Dan jika ingin meminta pertolongan, jangan tinggalkan anak kita sendirian. Boleh telefon sesiapa untuk minta pertolongan, atau boleh panggil untuk meminta pertolongan. Jangan biarkan dia bersendirian, sentiasa perlu pantau keadaan dia. Dan jika dia panas, boleh sponge dengan air, menggunakan kain yang basah dengan air pipe saja. Jangan gunakan air yang sejuk, kerana bila kita menggunakan air sejuk, kanak-kanak itu akan menggigil dan boleh menyebabkan mereka tidak selesa. Kita boleh spine tempat-tempat yang terbuka seperti badan, ketiak, kangkang. Boleh buka baju dia dan boleh on kipas untuk pastikan pengaliran udara, because basically bila kita sponge tu, bila air tu sejat, dia akan mengangkat haba dan menurunkan suhu badan. Dan jika belum bagi ubat demam, kita boleh guna suppository ubat demam untuk menurunkan temperature kanak-kanak tersebut. Dan jika sawan itu berterusan lebih daripada 5 minit dan masih tidak sedar, atau mungkin sawan yang pertama, boleh kita membawa berjumpa doktor untuk membuat pemeriksaan yang lanjut. Jika kanak-kanak itu masih sawan apabila ibu bapa membawa ke klinik atau hospital, doktor akan terus berusaha untuk memberhentikan sawan tersebut, sama ada dengan menggunakan ubat yang masuk ke belakang tu, suppository, atau mungkin juga kita paksa menggunakan ubat anti sawan dalam bentuk injection. Tapi kadang-kadang apabila mereka membawa kanak-kanak tu ke klinik, kadang-kadang sawan tu telah berhenti. Jadi bila sawan tu dah berhenti, selalunya kita akan ada masa untuk memberi masa untuk kita bercakap dengan ibu bapa untuk mendapat sejarah pesakit dengan lebih lanjut. Selalunya kita akan tanya sama ada kanak-kanak tersebut secara neurologinya, secara sarafnya adalah normal atau tidak. Kita akan juga tanya berkenaan dengan sejarah kelahiran, sama ada masalah semasa kandungan, semasa bersalin dan sejurus selepas bersalin, contohnya ada lemas ke tidak. Begitu juga dengan sejarah sakit-sakit dahulu, pernah tak mendapat jangkitan selaput otak contohnya, pernah tak ada sawan sebelum ini contohnya. Begitu juga kita akan tanya berkenaan dengan ubat-ubat yang dia on. Begitu juga dengan pernah tak ada terjatuh, trauma dan sebagainya. Begitu juga kita akan juga tanya berkenaan dengan perkembangan secara detail kanak-kanak tersebut, sama ada terdapat tak perkembangan yang lambat yang boleh menjurus kepada masalah neurologi. Contohnya dia berjalan lambat, dia cakap lambat, pergerakan dia juga tidak macam kanak-kanak biasa. So benda-benda tu boleh menjurus ke masalah neurologi yang ada sebelum ni, yang boleh kemungkinan juga boleh menyebabkan sawan. Kita akan bertanya kepada ibu bapa berkenaan dengan sawan yang berlaku, berapa lama durasi dia,
bagaimana keadaan sawan tu, sama ada keseluruhan anggota terlibat atau sebahagian daripada anggota terlibat, untuk memastikan sama ada general seizures atau focal seizures. Focal seizure lebih serius dibandingkan dengan general seizures, ya. Begitu juga dengan sama ada keadaan kanak-kanak tersebut apabila sawan tu telah berhenti, sama ada dia seperti biasa atau dia masih nampak lemah atau mengantuk, berapa lama durasi itu. Jika kanak-kanak tersebut sudah seperti biasa, selalunya insya-Allah dia punya outcome tu agak bagus, ya, tidak melibatkan masalah komplikasi dan sebagainya. So itu merupakan history yang selalunya kita tanya kepada parent. Dari segi pemeriksaan fizikal itu nak memastikan sama ada sawan yang berlaku tu merupakan sawan panas dan bukan masalah lain. Jadi kita kena pastikan tiada tanda-tanda seperti iritasi meninges atau selaput otak, kerana itu merupakan tanda-tanda yang boleh menjurus kepada jangkitan selaput otak, ya. Letakkan buat pemeriksaan dan juga pastikan tiada komplikasi daripada sawan tersebut. Kita akan membuat pemeriksaan neurologi secara detail seperti yang saya nyatakan dalam video headache atau sakit kepala yang lepas, bahawa pemeriksaan neurologikal ini melibatkan pemeriksaan secara higher function berkenaan dengan tahap kesedaran dia, dengan saraf-saraf kepala, cranial nerves, dan juga pergerakan otot-otot motor, reflexes dan sebagainya, untuk pastikan kita tidak miss tanda-tanda yang boleh menjurus kepada masalah yang lebih serius seperti meningitis dan sebagainya. Begitu juga kita akan buat pemeriksaan secara detail juga untuk sistem-sistem lain untuk memastikan punca demam tersebut, ya, sama ada jangkitan disebabkan demam disebabkan oleh jangkitan di tekak, sama ada jangkitan paru-paru, ada jangkitan telinga tengah, ya, jangkitan usus, jangkitan kencing dan sebagainya. So kita kena pastikan punca jangkitan itu dengan membuat pemeriksaan. Dari segi ujian-ujian yang perlu dilakukan, jika kanak-kanak itu sawan dia simple pleural seizure sekejap saja dan selepas tu kanak-kanak tu tidak mengalami apa-apa masalah dan aktif seperti biasa, selalunya tak perlu nak buat ujian lebih lanjut, ya. Kita just reassure the parent, memberi penerangan kepada ibu bapa bahawa ini merupakan sawan panas dan tidak memerlukan ujian lanjut dan boleh pantau di rumah. Tetapi jika demam tu masih berterusan, ya, walaupun kanak-kanak tu tidak mempunyai sawan, tidak ada sawan lagi tetapi masih demam, kadang-kadang ujian-ujian perlu dilakukan seperti ujian darah untuk memastikan sel-sel darah putih, darah merah dan platelet dia normal, dan juga kadang ujian-ujian seperti dengue, ujian influenza, dan kadang-kadang sekarang ni ujian COVID juga kadang-kadang perlu dilakukan untuk memastikan kanak-kanak tersebut tidak mempunyai penyakit-penyakit yang dinyatakan. Jika kanak-kanak itu mempunyai sawan yang berpanjangan, ya, dan dimasukkan ke ward, kadang-kadang ujian-ujian lanjut perlu dilakukan. Jika terdapat tanda-tanda meningism, tanda-tanda meningitis, dan doktor kadang minta untuk membuat ujian seperti lambar panca atau pengambilan air tulang belakang untuk memastikan tiada jangkitan meningis. Dan kadang jika terdapat focal seizure atau sebahagian daripada badan yang terlibat, dan kadang kita kena buat CT scan untuk memastikan struktur dalam otak tu normal. Jarang kita membuat ujian-ujian yang lebih lagi seperti ujian EEG atau electroencephalogram, ya, dengan meletakkan elektrod pada kulit kepala untuk melihat gelombang otak. Kita lakukan ini jika sawan tu kerap sangat berlaku, atau sawan berlaku tanpa demam. Jika itu kita just buat untuk memastikan tiada penyakit epilepsi. Dari segi rawatan, jika sawan tu sedang berlaku, selalunya seperti yang saya nyatakan tadi, doktor akan cuba memberhentikan sawan dengan memberi ubat-ubat, sama ada ubat perektal masuk belakang, anticonvulsant, di samping kita memberi oksigen, ya, kepada pesakit, kerana ubat-ubat itu tahap oksigen selalunya
turun dan memastikan oksigen cukup. Di samping kita cuba memberi ubat-ubat untuk mematikan sawan sama dalam bentuk parenteral atau injection. Dan jika sawan itu berterusan atau sampai ke tahap status epilepticus, kadang-kadang doktor terpaksa memberi ubat sawan yang kuat sehingga memerlukan mereka untuk memberi bantuan pernafasan dengan mesin atau ventilator kerana ubat itu memberi kesan kepada pernafasan mereka, di samping memberi masa untuk otak atau sawan itu berhenti. Di samping itu, doktor juga perlu untuk merawat penyebab demam tu kalau perlukan antibiotik, contohnya jangkitan yang memerlukan antibiotik, jangkitan paru-paru, jangkitan tengah-tengah contohnya, doktor akan memberikan antibiotik untuk memastikan rawatan kepada penyakit itu diberi. Di samping untuk juga memberi rawatan-rawatan tambahan, contohnya jika kanak-kanak itu dehidrasi disebabkan ada cerit birit yang maka kita kena masukkan drip atau air untuk memastikan dia dehydrate. Dan jika kanak-kanak tu sawan dia sudah berhenti dan kanak-kanak tersebut sudah seperti normal, kita boleh discharge pesakit itu daripada ward dalam 1-2 hari jika tiada komplikasi yang berlaku. Secara amnya, outcome atau prognosis sawan panas ini adalah bagus. Seperti yang saya nyatakan tadi, jika simple febrile seizure, prognosisnya very good. Dia tidak menyebabkan increase atau meningkat dari segi mortality atau keadaan yang boleh menyebabkan kematian. Tiada peningkatan dari situ. Tapi kajian menunjukkan bahawa jika mereka pernah kena sawan panas, risiko untuk mendapat epilepsi meningkat sedikit daripada 1% ke 2%. Itu saja. Okey, secara kesimpulannya, beberapa poin penting yang kita boleh dapat daripada perbincangan ini. Pertama, sawan merupakan simptom atau tanda gejala yang signifikan, yang kita tidak boleh ambil mudah. Jika kita lihat anak kita sawan, atau kita tak pasti sama ada anak kita ni sawan atau tidak, kita boleh rekod keadaan perubahan yang berlaku. Contohnya tiba dia tarik-tarik ke, tiba rekod. Sebab kadang-kadang bila kita bawa jumpa doktor, benda tu sudah tak ada dan perlu bawa jumpa doktor untuk memastikan sama ada benda tu sawan atau tidak. Kedua, sawan panas merupakan sawan yang paling kerap berlaku, tetapi outcome dia selalunya bagus. Dia tidak menyebabkan kesan neurologi jangka panjang. Selalunya mereka kembali berada dalam keadaan yang normal. Cumanya jika mereka pernah kena sekali, risiko untuk kena lagi itu ada. Macam saya cakap tadi, jika kanak-kanak kurang daripada 12 tahun, risiko dia 50%. Kalau kanak-kanak tu lebih daripada 12 bulan, risiko dia 30%. Jika kanak-kanak tu kurang 12 bulan, bila dia mula kena, risiko dia 50%. Oleh kerana itu, selalunya sawan ni disebabkan oleh demam sawan disebabkan oleh demam-demam yang biasa seperti jangkitan tekak, jangkitan telinga tengah dan sebagainya. So oleh kerana itu adalah bagus untuk kita memberi vaksin kepada anak-anak kita kerana vaksin ini mencegah daripada jangkitan-jangkitan yang saya nyatakan seperti jangkitan pneumokokal, jangkitan influenza, chickenpox dan sebagainya. Semua itu boleh menyebabkan demam dan kadang-kadang demam juga boleh menyebabkan sawan. Jadi kalau kita prevent anak kita daripada sakit-sakit tersebut, dan insyaAllah mereka tidak demam, tak dapat jangkitan itu, dan insyaAllah mereka tidak akan dapat sawan panasnya. Jadi setakat ini sajalah topik kita untuk hari ini. Semoga dapat memberi sedikit sebanyak informasi kepada para ibu bapa berkenaan dengan penyakit atau keadaan yang kita panggil febrile seizure atau febrile convulsion atau sawan panas. Jadi setakat itu sajalah. Happy parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Bye.